kita mengutuk segala bentuk kekerasan yang berlaku pada 428, betul? Betul. Okay, we condemn all forms of violence and brutality that took place on 428。我们谴责所有的暴力、武力的事件发生。Kita tidak mau. Dan sebab itu kita mau satu siasatan yang terbuka, yang menyuruh kenapa ini boleh berlaku. 所以我们要一个全面的、彻底的调查，为什么这种丢脸的事情会发生？dan pihak kerajaan kata mereka pun mau satu siasatan kenapa boleh apa yang berlaku pada 428, dan mereka adalah tubuh satu panel, satu badan, 6 orang. Siapa menjadi ketua? Anik. Siapa menjadi ketua? Bekas IGP Tun Hanif Omar. Adakah kita bersetuju? Can we support, endorse Tun Hanif Omar as the chairman of the investigation panel? Can we? 我们可以接受吗？ Tun Hanif boleh tak boleh? Tak bersetuju, tunggu tangan. Hampir tak besok 101%. 101%. Kita mau menyampaikan mesej ini kepada Perdana Menteri, kepada Home Minister bahawa rakyat tolak belantikan Tun Hanif Omar sebagai pengerusi panel bebas, panel bersih 3. Bukan kita adalah apa sebab yang anti Tun Hanif Omar. Kenapa kita bantah? Kenapa kita boleh terima Tun Hanif Omar sebagai pengerusi Badan Penyiasat Bebas 3.0? Kenapa? Sebab dia pun tak bersih. Kenapa? Kita oleh kerana kita tak percaya. Betul. Tetapi kenapa kita tidak percaya? Oleh kerana beliau sudah menunjukkan pendirian beliau. Apa pendirian beliau? Perdana Menteri kata bahawa adalah satu komplot untuk menggunakan Bersih 3 untuk menggulingkan kerajaan. Dan Tun Hanif Omar dia kata dia setuju. Dia kata dia setuju. Mana itu bukti? Bukti ialah oleh kerana Perdana Menteri kata. Dia kata kalau tidak ada bukti Perdana Menteri tentu tak cakap begitu. Adakah kita boleh terima itu? Bolehkah? Tak boleh. Rakyat yang wajar, rakyat yang rasional tak boleh terima. Sebab itu. Dan dia lebih dahsyat, dia kata bahawa dia boleh lihat adalah pro-communist elements. Ada pro-communist elements yang menyokong Bersih 3 supaya dan menggunakan anak-anak supaya adalah itu konflik dengan pihak polis yang boleh digunakan supaya menunjuk bahawa kerajaan zalim. Adakah itu benar? Adakah itu benar? Ini tidak benar. Sebenarnya selepas apa Tun Hanif Omar yang kata dia patut menjadi saksi, star witness in inquiry dan bukan menjadi pengerusi inquiry, bukan. 事实上，做了这种的没有根据的指责，支持首相说整个428是一个反对党要推翻政府的这种的完全了论，而且他还说，哇，以70年代的这些是支持共产党的分子的介入，这些是显示出他应该在
这个调查委员会来做一个公正，拿出证据出来，而不是做这个调查委员会的主席，对不对？对不对？He should be a star witness in the inquiry and not be the chairman of the inquiry. Dan sebab itu I have nothing against Tun Hani Burma, nothing personal. I don't want to cast aspersions on his integrity, but I would like to tell Tun Hani Burma, spare himself, spare the Bersih 3 inquiry, and spare the country from the embarrassment of having someone the public have no confidence whatsoever in getting to the bottom of the brutality and the violence in 428. Saya percaya tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, di mana apabila kerajaan mengumumkan satu pelantikan, satu siasatan, satu badan siasatan, siapa menjadi pengerusi adalah reaction yang begitu cepat, yang begitu instant, immediate, orang rejection and condemnation of the appointee to be the chairman of the Bersih inquiry. Never before in the Malaysian history. Hari ini Perdana Menteri kata bahawa sebagai Perdana Menteri dia perlulah teliti dan berwaspada supaya keputusan dan dia buat semualah itu wajar. Our Prime Minister said this morning in his interview that as Prime Minister he must make sure that every decision he makes is a right decision. 10 out of 10 must be right decision. We want to tell him from tonight's gathering, he has just made the worst decision in his 3 years as Prime Minister with the appointment of Tun Hani as chairman. Beratus ribu rakyat keluar aman, damai oleh kerana cinta negara untuk menyampaikan mesej kepada mereka yang memerintah bahawa rakyat mahu satu pilihan raya yang bersih, yang adil dan bebas. So we want a clean election so that we can have a clean Malaysia. Dan sangat kesal bahawa mesej itu belum boleh diterima oleh Perdana Menteri. Tetapi sekurang-kurangnya it has certain effect yang kita melihat apabila pagi ini Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Nasri ada bentang satu usul untuk tarik balik rang undang-undang Election Offences Amendment Bill. Itulah satu efek Bersih 3. Tetapi saya baru baca satu reaction Election Commission. Apa reaction Election Commission? The Election Commission Deputy Chairman, he said Bersih and the opposition spun our bill out, decries EC. The withdrawal of the Election Offences Amendment Bill is a result of the government succumbing to the spin and lies created by Bersih and the opposition, said the Election Commission Deputy Chairman Wan Ahmad Wan Omar. They spun and twisted the amendment, made nonsensical stories, creating the perception that the bill is bad to satisfy all quarters, so there won't be people saying it is fraud. The government took the best way, that is to discuss among PN, the opposition and the EC. If that is the best way the parliament wants, never mind, EC will just do it. And you know what he said?
the opposition, Pakatan Rakyat, they spun and spun, lied and lied to create strong pressure. So we were forced to withdraw the Election Offences Amendment Bill. Is this what the Election Commission, independent officers of the Election Commission should be saying? Lebih BN daripada BN, lebih UMNO daripada UMNO. Sekarang itu Election Commission Deputy Chairman. Ini satu bukti bahawalah mereka tak layak menduduki jabatan yang begitu penting untuk memastikan kita ada satu sistem pilihan raya yang adil, yang bersih, yang bebas. Tak perlu saya untuk ucap mengenai isi kandungan Election Offences Bill, kenapa kita bantah. Semalam apabila diarahkan oleh Ketua Pembangkang Sri Anwar, saya adalah menghadiri mesyuarat yang adakan semalam di pejabat Presiden Senate, di mana adalah Dato' Sri Nasri sebagai Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, adalah pengerusi SPR Tan Sri Aziz, dan kita menyampaikan satu persetujuan bahawa eloklah bahawa rang undang-undang ditarik balik dan tidak diteruskan. Oleh kerana saya pun ada menyampaikan pandangan bahawa semua pun ada 3 pindangan di peringkat Dewan Rakyat, kita Pakatan Rakyat, dan pun itu pendirian bersih tidak berpuas hati dengan rang undang-undang ini, dan kita memang mau rang undang-undang ini ditarik balik. That was very clear, and the Chairman of the Election Commission agreed. Why is the Deputy Chairman now coming up with a contrary position? He seems to be ousting the Election Commission Chairman, and seems to be taking on a role, a partisan role over and above what the Election Commission should do. So I think it is very clear, we need an independent Election Commission. Bersih, dalam tuntutan bersih ada bersih 2, ada 8 tuntutan. Antaranya ialah bahawa memulihkan kebebasan institusi nasional, termasuk SPR, termasuk pihak polis, kehakiman, dan semua SPRM dan lain-lain. Tetapi ini menunjukkan bahawa tuntutan bersih masih belum dicapai. Sebenarnya kita boleh lihat daripada laporan dalam mass media menunjukkan betapa tidak adil mass media khasnya mengenai perkara ini, mengenai 428, mengenai apa yang berlaku dalam hari 428. Bersih kata kita mau free and fair access to mainstream media. We are not far away, and that's why kita perlu terus bersatu padu berjuang supaya tuntutan bersih 2, bersih 3, tuntutan rakyat Malaysia supaya adalah satu election yang bersih, satu Malaysia yang bersih, kita boleh akhirnya berjaya mencapai, menunaikan. Kalau kita mau menunggu Kerajaan Barisan Nasional UMNO untuk menunaikan tuntutan ini, sangat sukarlah. If you want to bring about change, what should we do? If you want to bring about real change in your country, what should we do? 假使我们真正要看到马来西亚的彻底的改革，马来西亚一个新的一个明天，我们应该做什么？Dato' Sri Najib dia ada mengakui, dia kata dia pernah kata kepada UMNO, kalau UMNO tak reform, UMNO akan diubah. Can UMNO reform? Bolehkah UMNO ubah? Tak
UMNO tak boleh bubar. Selain daripada dalam satu masa menjadi pembangkang mungkin selepas itu ada harapan UMNO boleh ubah. Kalau kita mau UMNO ubah, kita perlu bantu UMNO bagi mereka satu peluang jadi pembangkang, supaya Dato' Seri Najib menjadi ketua pembangkang dalam parlimen. 我同能够改变吗？我同能够改变吗？不可能的。我同要改变，要做反对党，一个时期有可能才有机会改变。Dan saya harap bahawa dalam PRU 13 itulah masa yang emas untuk rakyat Malaysia mencipta sejarah. 428 adalah satu tanda yang mustahak. Apabila Dato' Seri Najib menjadi Perdana Menteri, dia ada slogan, wah sangat hebat, satu Malaysia, bukan? Satu Malaysia. Tetapi dalam 3 tahun mana kita lihat manifestation of this one Malaysia under Prime Minister Dato' Seri Najib. But under Pakatan Rakyat 428 is the best manifestation of one Malaysia, di mana rakyat Malaysia tak kira kaum, agama, umur, kelas, kawasan dan jantina, kita keluar bersama, bersatu padu, we care for each other, we look after for each other. And kalau Najib serius, dia patutlah sangat senang, suka hati. A great 428, a great day for one Malaysia. Tetapi kita perlulah kita mahu mereka yang bertanggungjawab ambil tindakan untuk menangani salah guna kuasa yang berlaku dalam 428. Kita bukan musuh pihak polis. Kita tahu tanggungjawab pihak polis untuk jaga keselamatan negara. Tetapi adalah segelintir orang pihak polis yang bertanggungjawab. Semacam IGP kata, there are a few hooligans in the police force. That does not mean that the whole police force are thugs. He said just because there are few hooligans in the police force, it does not mean that all entire police force are thugs. Yes, we agree. We agree, but we want those thugs, those hooligans in the police force to be brought to justice. We want the Malaysian police force to be a democratic police force, democratic policing, to look after the people's basic rights, to uphold people's human rights, and not to oppress the people like in police in colonial regimes. There must be change, and the change must include the change of the police.